Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Fahim Taylor. Dan selamat datang ke dalam segmen yang pertama aku dalam podcast Kisah Seram. Dan macam biasa aku akan ceritakan tentang kisah-kisah misteri, kisah-kisah seram yang ada dan pernah aku lalui ataupun pernah orang lain lalui. Dan hari ini aku akan cerita tentang kisah seram ketika aku berada di suatu kem perkemahan di sebuah ataupun suatu tempat. Okey, kisah ni terjadi pada diri aku sendiri dan kisah ni juga terjadi pada tahun 2018. Dan masih aku ingat lagi, waktu tu aku dipilih atas beberapa faktor yang tak munasabah. Kami ni, sekolah kami dia diberi 3 orang individu untuk pergi ke sana. Dan sekolah aku ni ambil 3 orang termasuk aku untuk pergi ke sana, untuk dihantar ke sana untuk jalankan kem perkemahan. Waktu tu aku pun tergelak juga sebab aku terpilih atas beberapa faktor yang macam tak munasabah. Dan aku pun tak tahu aku terpilih sebab faktor tu macam tak logik lah. Sebab personality aku dekat sekolah dulu macam tak berapa yakin apa semua, tapi aku terpilih ke kem perkemahan tu. So kita masuk ke cerita seram. Dan kisah ni terjadi bila mana kami bertolak ke kem tersebut pada awal pagi dalam pukul 8 pagi macam tu lah. Waktu tu kami tak fikir sebarang perkara mistik dan tahayul yang akan kami jumpa untuk ada kat sana nanti. Dan kami tahu yang kami bertiga nak seronok-seronok aja untuk hilangkan stres lepas peperiksaan pertengahan tahun macam tu. Dan dalam beberapa minit dari kawasan sekolah aku, kami pun tiba di pusat perkemahan tersebut. Setelah kami tiba ke semua kan, ramai yang berkumpul kami diagihkan mengikut kumpulan masing-masing. Kiranya macam sekolah ni ada 2 sekolah ni sikit dalam satu kumpulan, ada sekolah tu sikit dalam satu kumpulan. Kira tak kenal sama sendiri lah. Lepas tu kami bertiga pun berpecah masuk ke dalam kumpulan masing-masing. Dan petang hari tu juga kami diberi satu beg yang berisi barang untuk memasang kemah. Kami bertiga, aku dengan 2 orang kawan aku lagi, terus mengambil beg tersebut dan pergi ke lapangan perkemahan tersebut. Waktu tu kami memilih untuk memasang kemah kami tu dekat hujung kawasan perkemahan. Kerana paling penjuru lah kami pasang kemah kami. Dan semuanya bertukar seram bila mana aku sendiri ternampak sebuah susuk tubuh yang seakan-akan nenek tua di lereng bukit berdekatan lapangan perkemahan kami tu. Pada awalnya kan, aku memang ingat tu cuma macam nenek tua yang berjalan dekat kawasan tu. Dan aku macam abaikan jalan nenek tua tu kan. Cuma terdetik dalam otak aku kan, duk pasang kemah kan, terdetik aku nak kalih balik dekat ke nenek tua tu. Sebab dia menjadi misteri lah time aku duk tengok wajah nenek tua tu. Memang wajah dia tu agak menakutkan dengan rambut panjang. Dengan rambut panjang dia tu kan, dia jenis lurus, lepas tu tutup muka. Dan dia pakai baju kurung warna putih biru. Aku ingat warna putih biru. So aku pun macam nak abaikan ke tak? Nak abaikan. Lah kali aku abaikan. So macam aku macam tak senang lah duk buat kerja macam aku ni macam tertinggal satu lah. So aku pun toleh lah untuk tengok nenek tu balik dekat lereng bukit. Tiba-tiba kan dia hilang serta-merta. Dia misteri. Waktu tu memang dah sangat sejuk. Dan aku rasa macam mustahil nenek tua yang terbongkok-bongkok berjalan perlahan pula tu hilang sekelip mata. Aku pun cepat-cepat siapkan raja aku dan cuba untuk lupakan apa yang aku nampak tadi. Macam benda tu macam tak logik, tapi dia terjadi kat diri aku waktu tu. Dan semuanya dah habis selesai apa semua, kemah apa semua. Dan tibalah waktu malam. Dan selepas kami solat isyak, kami diberi tugasan secara berkumpulan lah, untuk kenal antara satu sama lain dalam kumpulan yang ditetapkan pada pagi tadi. So aku pun kenal lah ramai orang dari sekolah yang hebat. Dan pada waktu tu aku terlupa something dekat kemah aku. Aku terlupa ambil dompet aku kat dalam beg aku. Tak tahu macam mana aku terlupa kan. Dan kebetulan pula kan, pada waktu tu aku tinggal beg aku tu dalam kemah pula kan, yang kami siap pasang tadi waktu petang. Dan keadaan menjadi lagi seram.
bila mana aku punya kemah tadi tu ada dekat penjuru lapangan perkemahan. Aduh, agak jauh lah dari tempat aku buat aktiviti tu untuk ke kemah yang aku tadi. Dah lah gelap kan, lepas tu tak nampak apa-apa. Tapi aku cuba beranikan diri aku untuk ke sana juga. Dalam suasana yang sunyi sepi, bertemankan bunyi haiwan, bunyi hutan. Bunyi hutan tak, bunyi cengkerik, bunyi daun kering-kering, bunyi binatang-binatang, bunyi rayang-rayang. Dan time tu aku berjalan tanpa fikir macam-macam benda pelik dan apa yang akan terjadi kat aku time aku nak jalan ke sana. Keadaan menjadi agak meremang sebab petang tadi aku terjumpa nenek tua yang misteri di sekitar kemah aku. Dan aku fikir macam-macam tadi tu. Bila aku fikir tentang wanita tua tu, aku fikir tentang dia mungkin ada dekat kemah aku, mungkin tengok aku, mungkin akan jumpa aku, mungkin aku akan bertemu dengan dia. Memang dalam otak aku tu memang fikir 1001 pertanyaan. Memang uish, macam mana ni kalau aku buat, aku jumpa dia, aku nak buat apa semua kan. Time tu memang aku dah tak boleh fikir. Dan aku pun dalam beberapa minit, dalam seminit dua kan, aku pun sampai dekat kemah aku tadi tu. Dan aku tak fikir banyak, terus je aku masuk dalam kemah tu dan aku ambil dompet. Lepas-lepas je aku keluar dalam kemah tu, aku tak fikir macam-macam. Dan aku tak toleh langsung kat belakang, dekat lereng bukit yang aku tengok nenek tua tu. Dan aku jalan terus ke dewan tempat kami buat aktiviti tu. Sejujurnya bagi aku, memang aku takut time aku ambil dompet, dengan macam-macam perasaan aku time tu. Dan selepas je aktiviti malam tu, kami pun rehat dalam kemah masing-masing. Dan aku pun tidur dan selesai untuk hari pertama di kem tersebut. Tetapi dekat kem tersebut berbaki lagi 2 hari saja lagi untuk aku tamatkan kem perkemahan tersebut. Kiranya kem tu kami lalui selama 3 hari 2 malam lah. Kiranya hari pertama sudah selesai lah. Malam yang pertama ni tak ada masalah bagi aku. Cuma perkara yang peliknya aku jumpa nenek tua tu lah, yang tu lah. Tapi tiada perkara yang mengerikan lah. Dan sekarang tiba pada hari kedua. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan jangan lupa untuk tekan button notification untuk dapat noti-noti ataupun dapatkan video-video terbaru daripada aku nanti. Dan jangan lupa untuk like, komen and share banyak-banyak dekat semua orang, dekat adik-beradik yang bawah. Dan teruskan menonton cerita seram ni. Dan pada hari kedua, aku berada di sana ketika waktu petang pada pukul 6.30 tak silap aku. Kami bersiap-siap untuk solat maghrib pada sekitar pukul 7.30 malam nanti. Tapi time tu aku dekat tandas. Kebetulan pula kan, tandas dan bilik mandi penuh. Semua orang nak cepat-cepat mandi. Semua warden ataupun orang yang handle aku tu, ataupun handle camp tu, dia bekas tentera. Kiranya kami ni macam takut sikit lah, sebab dia punya personality tu garang dengan tegas. Dan pada waktu tu aku masih ingat, aku tak sempat untuk mandi sebenarnya, sebab terlalu lama sangat tunggu orang mandi. Dan aku pun macam tak ada masa nak tunggu, takut terlambat dan mungkin akan kena denda apa. Aku tak tahu time tu. Dan aku pun teruslah balik ke kemah aku dan aku tukar baju untuk solat. Waktu tu, waktu tengah aku seronok tukar baju kan dalam kemah kan, tiba-tiba aku terdengar satu jeritan lah. Dia macam jeritan tu macam orang sakit. Macam contoh lah, bunyi dia macam kuat lah. Memang aku berasa time tu kurang selesa lah dengan bunyi tu. Dan cepat-cepat lah aku siap pakai baju dan terus aku ke dewan utama untuk solat maghrib. Dan selepas aku solat maghrib, kami baca yasin apa semua tu kan. Dan kami solat isyak. Selepas solat isyak, kami lakukan aktiviti berkumpulan. Dan habis aktiviti berkumpulan tu, macam-macam lah aktiviti yang aku buat yang agak seronok bagi aku. Dan kami pun habis aktiviti je, kami pergi supper ataupun makan malam apa semua. Dan tibalah masa untuk kami masuk ke kemah dan tidur. Dan ada suatu benda yang pelik yang terjadi pada pagi hari terakhir aku berada di sana.
tahu apa dia, teruskan menonton. Dan kami pun tibalah masa untuk kami tidur masuk ke kemah. Dan dalam pukul sekitar 3 hingga 2 pagi lah, 2 hingga 3 pagi, aku terjaga dari tidur aku sebab nak ke tandas. Dengan perasaan yang tak fikir banyak dan tak ada takut langsung, aku terus pergi ke tandas. Dan pada waktu tu kawasan perkemahan tu agak sunyi. Mungkin disebabkan dah malam. Dengan kawasan dekat sana tu gelap, hanya berharap pada beberapa lampu lah yang sekitar situ. Dan pada waktu tu tandas tu juga jauh sangat daripada kemah aku. Sebab aku memang dah tak tahan lah nak pergi tandas. Aku pun terpaksa beranikan diri pergi jalan pergi sana. Penat lah aku berjalan dengan keadaan yang seram, takut time tu. Dan tiba-tiba semuanya bermula bila mana aku keluar dari tandas. Dengan waktu tu hujan renyah-renyah. Selepas selesai je aku melepaskan apa hajat aku kan dalam tandas tu, aku tiba-tiba terdengar ada orang ketuk pintu tandas di sebelah aku. Kerana tandas dekat sebelah aku tu ada bunyi orang ketuk pintu. Memang pada asalnya tu aku ingat ada orang, tapi bila aku rasa kurang selesa, aku try dekat dengan tandas sebelah tu. And then aku try tolak pintu tandas tu. Tiba-tiba kan, pintu tandas tu tak berkunci dan tak ada siapa dalam tu. Aku terus terkejut gila time tu lah. Memang dengan keadaan seram, memang aku takut lah time tu. Sebab aku sendiri ada orang ketuk pintu. Aku dengar sendiri ada orang ketuk pintu dekat sebelah aku. Boleh dikatakan kuat jugalah ketukan tu. Dengan perasaan takut, gemetar, seram semua lah. Aku pun jalan dengan pergerakan yang agak laju. Pergerakan aku tu macam step aku ni macam laju sikit lah. Dan sampai aku dekat kemah, memang aku rasa puas hati lah sampai kat kemah tu. Rasa lega macam rasa lega sangat-sangat kan. Dan sekali lagi terjadi benda pelik dekat aku. Aku ternampak wanita ataupun nenek tua yang aku nampak pada hari pertama tu betul-betul depan kemah, sebelah kemah aku. Sumpah aku kata aku menggigil, memang bergetak habis semua. Dan aku tak kata apa-apa, macam aku terkedu lah. Memang macam bela. Dan terus aku cepat-cepat masuk dalam kemah. Dan aku terus ambil selimut aku dan tutup muka aku terus. Dan aku terlupa untuk tutup pintu kemah tu. Aku lupa nak tutup balik sebab terlalu takut kan. Aku terus terlelap dalam ketakutan. Sampai pagi tu seram. Sampai pagi tu macam aku perasaan aku ni, badan aku ni lemah, macam demam. Aku takut sangat. Aku nak demam tu sebab aku takut sangat. Sebab dalam logiknya aku nampak makcik tu ataupun aku nampak nenek tu, tapi yang tak logiknya nenek tu senyum dekat aku dengan mata yang macam putih tu. Kan kita ada mata, kita ada putih hitam kan. Hitam tu macam banyak daripada putih. Putih tu nampak sikit je. Memang aku macam takut lah bagi aku. Dan keadaan tu dia senyum. Bayangkan dia senyum dekat aku. Aku memang terkedu, memang blur time tu. Terus masuk dalam kemah. Dan tu adalah perasaan yang pertama ataupun peristiwa dan kisah yang pertama aku lah. Time aku ada dalam kem perkemahan. Memang agak takut bagi aku. Tapi banyak lagi selepas tu. Selepas tu aku pergi kem perkemahan ataupun kem kepimpinan. Ada banyak lagi benda yang terjadi kat aku. Dan kita akan sambung pada musim ataupun pada video yang akan datang. Okey, itu saja untuk kisah seram kali ini. Have a nice day. Assalamualaikum. Bye. Bila malam menjelma.